Ada satu pendapat terkini yang menarik, yakni PRU13 tidak akan dilangsungkan sama sekali. Apakah kemungkinan pemimpin Kerajaan Barisan Nasional akan melakukan demikian? Artinya, Barisan Nasional sebagai kerajaan sekarang akan kekal tanpa pilihan raya umum ke-13. Ikuti saya, Zubli Zainuddin, dalam segmen Pemimpin Salam Selangor. Dalam setengah jam yang hangat, kita bercakap mengenai keadilan. Dan keadilan itu cukup luas, namun fokus pada kali ini ialah Parti Keadilan Rakyat. Salam Selangor pada kali ini dimeriahkan dengan tetamu kehormat kita, tetamu paling istimewa, yakni Hamdan Datuk Muhammad Saleh. Beliau adalah peminat, pemerhati dan penganalisis politik tanah air. Beliau juga adalah pensyarah di Universiti Selangor, UNISEL. Jadi kita bersama-sama. Tadi mukadimah tadi kita ada buat kejutan sedikit berkenaan dengan apakah kemungkinan PRU13 itu tidak dilangsungkan sama sekali dan Barisan Nasional kekal sebagai kerajaan lagi tempoh 5 tahun. Adakah kemungkinan? Kemungkinan itu sebenarnya bergantung kepada pemerintah itu sendiri. Jika merasakan mereka keberangkatan untuk menang sebagai mereka yang pemegang kuasa, kemungkinan itu mungkin berlaku. Dan mungkin proses-proses yang perlembagaan sebenarnya ada flexibility di situ umpamanya. Dan jika di tahap maksimum pihak pemerintah merasakan kebarangkalian itu untuk menang itu mungkin tipis, ataupun gelombang-gelombang yang ada di sekitar itu tidak memihak, ada kebarangkalian dia ke arah itu. Desas-desus mengatakan begitu. Cuma kalau pemimpin tertinggi Barisan Nasional mengambil keputusan itu, dijangkakan kebangkitan rakyat bersih 80 80.0. Adakah kemungkinan berlaku sedemikian sebagai reaksi? Sebagai kita lihat dari sudut senario politik, gelombang-gelombang yang berlaku sebelum ni, Spring dan sebagainya, pada pandangan saya secara peribadi agak kurang kesannya berlaku di Malaysia. Mungkin dengan izin saya kata, mungkin rakyat Malaysia ni dalam zon selesa nak bandingkan di negara-negara Arab umpamanya. Tetapi itu juga bergantung kepada keadaan semasa, terutama minggu ni rasanya ada satu perhimpunan besar umpamanya Kebangkitan Rakyat katakan, dan gelombang-gelombang ini jika berkesinambungan dalam keadaan politik sekarang yang sebenarnya bukan lagi politik elitis, politik baru, politik yang menjana ke arah masyarakat sivil, rasanya di peringkat urban ataupun bandar rasanya tentangan itu pasti muncul. Cuma tahap kebangkitan itu bergantung kepada tahap keselesaan atau ketidakselesaan mereka rakyat ni umpamanya. Sebab gelombang yang lahir sejak 1999 umpamanya daripada desakan masyarakat sivil membawa kepada kebangkitan NGO seperti Adil umpamanya, dan sebelum itu Gerak dan sebagainya, dan hingga membawa kepada penubuhan Parti Keadilan Nasional waktu itu adalah satu manifestasi. Cuma tahap iklim naik turunnya itu bergantung kepada keadaan semasa. Jika ketidakpuasan hati itu besar umpamanya, dia akan menjadi satu gelombang besar lah yang macam Haji katakan tadi. Tapi itu bergantung pada zon selesa itulah. Elemen-elemen yang sekitar sama ada betul berlaku atau tidak, itu bergantung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah dalam keadaan pembubaran atau tidak. Jadi kita biarkan jawapannya terletak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Najib Abdul Razak ya. Jadi pada masa kini kita mengambil satu pendekatan bahawa demi demokrasi PRU13 tetap dilangsungkan, dan nampaknya SPR pun sudah bersedia. Dalam keadaan begini di mana PRU13 semakin dekat, kita akan melihat konsep keadilan, khususnya Parti Keadilan Rakyat. Jadi kita mengetahui bahawa Hamdan sedang menyiapkan satu disertasi ya. Boleh bercerita sikit mengenai disertasi ini, bagaimana daripada mulanya boleh muncul memilih tajuk ini demikian?
Sebenarnya disertasi saya berfokus khusus kepada Parti Keadilan Rakyat atau termas keadilan itu dalam konteks oposisi politik, yang mana fokus utama peranan parti tersebut, hala tuju dan perjuangan dan sebagainya, dan respon rakyat kepada parti tersebut selama 10 tahun pertamanya, iaitu seketika mulanya muncul reformasi tak kala September 2 dan 3 September itu, hinggalah membawa penubuhan parti tersebut dan akhirnya kepada tertubuhnya Kerajaan Negeri Selangor, di mana waktu itu Parti Keadilan bukan lagi sebuah parti oposisi total. Niatnya sebenarnya, pandangan saya sebenarnya BASH 98. BASH itu kita kenal politik masa itu, pandangan anak muda itu kita kenal di jalanan. Umpamanya 98 kami batch gelombang 98 ni melihat itu, kenangan-kenangan itu menyebabkan saya tertarik apa beza parti ini. Walaupun saya bukan pemegang jawatan dan sebagainya, bukanlah memang orang masa itu orang di dalam sebagainya, saya melihat gelombang bahawa reformasi itu bukan lahir daripada golongan elitis. Dia lahir dalam satu gelombang desakan masyarakat sivil pada 1998 umpamanya, dan dia agak berbeza. Gerakan ini agak berbeza dengan parti-parti politik lain. Dan bila Parti Keadilan Nasional ditubuhkan pada April, saya melihat ada seolah-olah satu hala tuju baru dalam oposisi politik Malaysia yang selama ni kerap ditermakan sebagai pembangkang, di mana istilah pembangkang itu sebenarnya agak lama tepu, dan malah Dewan Bahasa sendiri dalam istilah kamus dewannya pun, pembangkang itu adalah sebahagian kecil daripada oposisi itu sendiri. Dan oposisi itu sebenarnya adalah satu lambang kematangan politik baru jika benar-benar Malaysia berniat untuk kehadapan dalam meraihkan demokrasi, tak kira lah parti apa pun. Jadi maknanya apa yang Hamdan sebut tadi tu, daripada NGO Adil sampai kepada pembentukan di bulan April Parti Keadilan Nasional itu, dalam konteks rakyat di Malaysia ialah UMNO dulu, kini dan selamanya. Kan kemunculan ini membawa kepada, sehingga pada hari ini walau kita nak nafi pun kita nampak sistem dua parti sedang berlangsung dalam oposisi untuk menjadi kerajaan. Sistem dua parti sebenarnya cubaan itu telah muncul lama, sejak 60-an. Kita lihat PGRM umpamanya bergabung, kemudian Parti Buruh dan parti-parti lain, tapi bersifat kecil. Kadang-kadang setengah tu bersosok kiri umpamanya, kemudian hanya tertumpu di bandar seperti Pulau Pinang, mungkin di Ipoh dan di Kuala Lumpur. Kemudian muncul juga tak kala perpecahan UMNO umpamanya 1946 muncul, mulanya Angkatan Pepadat Ummah, gagasan dan sebagainya. Itu satu cubaan berhijrah daripada parti pembangkang semata-mata kepada parti oposisi. Dilihat pada waktu itu, saya merasakan parti pembangkang masa itu seolah-olah kurang bersedia untuk menjadi kerajaan, kerana terma oposisi utama dalam dunia ini, kalau kita lihat daripada sarjana-sarjana daripada Robert Michel lagi tahun 1915 hinggalah ke Robert Dahl dan sebagainya, hingga ke hari ini, oposisi adalah sebuah adalah oposisi politik kepartian. Parti itu perlu bersedia menjadi kerajaan bila-bila masa, dan hakikat ini tidak berlaku Malaysia. Kita lihat bila berlaku pasca selepas tsunami umpamanya Mac 2008, ada kedapatan parti yang selama ini oposisi, bila berkerajaan mereka juga seolah-olah keliru umpamanya, sebab kita tidak diterapkan bahawa oposisi itu terma untuk meraihkan demokrasi, di mana parti politik yang tidak berkerajaan mesti bersedia, mesti mampu memberi option, mesti mampu memberi solusi kepada parti pemerintah. Di sinilah gelombang rakyat diperlukan, di mana kalau dilihat pada PRA 1998 umpamanya, di mana sebelum berlakunya reformasi umpamanya, deklarasi reformasi Matang Pauh umpamanya, NGO ni bersifat gerakan sosial yang berdiri sendiri dan bergerak berdasarkan isu semata-mata, isu tersendiri. Suara umpamanya, JAS lah, apa sebagainya, mungkinlah ini berdiri sendiri. Tapi bila ada gerakan ini, buat pertama kali dilihat bahawa masyarakat sivil itu, yang sebenarnya terma masyarakat sivil telah lama muncul. Kita namakan masyarakat madani umpamanya. Datuk Seri Anwar ini membawa konsep masyarakat madani. Kita lihat itu mula muncul dan akhirnya berlaku satu penyatuan dalam Adil umpamanya. Adil bukan milik elitis politik.
Dan di sinilah memberi kesan kepada politik baru, wacana politik baru yang sekarang ni kita lihat mulanya ada dua gabungan, umpamanya mula berfokus rakyat, malah kita lihat UMNO sendiri ke arah itu. Kita melihat UMNO mencuba ke arah itu, kerana mereka melihat desakan rakyat itu bahawa fokus utama dalam setiap perjuangan parti politik mesti berpaksikan rakyat. Sebab itulah masyarakat sivil membawa kesan kepada kemunculan reformasi dan kemudiannya adil dan kemudian keadilan. Dan ini tidak berlaku dalam parti-parti politik lain waktu itu. Semuanya berasaskan politik kepartian, partisan semata-mata. Jadi gerakan ini bersifat lebih kepada fokus rakyat. Orang di jalanan ni yang kadang-kadang kita lihat tanpa pemimpin pun, mereka turun tidak dipimpin oleh parti kepartian, tidak berpaksikan ideologi politik mereka, tapi kerana hasrat untuk melihat keadilan dan sebagainya. Dan bukan semata-mata kerana Anwar umpamanya, bukan kerana itu, kerana kita lebih besar dari situ, lebih besar konsep itu. Maka di sinilah politik baru lahir. Dan dalam melihat politik baru, kita perlu kaitkan oposisi itu, bukan lagi pembangkang. Sebab terma itu sudah cukup negatif. Bila sebut pembangkang, perkataan negatif itu akan melihat, orang melihat, khalayak melihat kerja parti politik tersebut hanya membangkang semata-mata. Walhal dalam meraihkan demokrasi, parti politik yang tidak meminta peranannya lebih besar dalam tata kelola, tadbir urus negara dan sebagainya, dan perlu diiktiraf peranan dua hala itu. Ini berlaku di negara maju. Kalau kita nak menjadi sebuah negara maju, perlu diraihkan demokrasi itu. Peranan kedua-dua, kerajaan dan juga oposisi, perlu diterima. Jika ini tak berlaku, dia akan kekal begini, kekal mungkin pembangkang hanya membangkang. Parti-parti yang tidak mentah hanya sekadar membangkang, dan parti pemerintah hanya memerintah. Elitis akan berlaku di sini, dan di mana peranan rakyat pula? Jadi keadilan itu sendiri dalam berevolusi. Kalau kita lihat sekarang, evolusi keadilan ni dia ada terma ke arah Putrajaya, menuju Putrajaya. Itu satu manifestasi oposisi yang sebenar mengikut kajian teoretik. Baiklah, kita perlu memberi kefahaman kepada rakyat daripada seorang intelek ini, Hamdan Datuk Muhammad Saleh. Maknanya, jikalau kita mempunyai satu pandangan kerajaan yang memerintah dan pembangkang, mana kerjanya membangkang sajalah. Tapi apa yang disampaikan oleh Hamdan pada ketika ini ialah satu konsep di mana apabila disebut sebagai oposisi, dia boleh jadi kedua-dua pihak. Maknanya Barisan Nasional boleh menjadi oposisi dan boleh juga menjadi kerajaan, seperti kerajaan pusat, dan di peringkat negeri dia oposisi. Jadi konsep pembangkang tu adalah terlalu kecil Ya. Sebenarnya kalau dia oposisi, dia sama-sama boleh dengan kerajaan negeri membangunkan negeri itu bersama-sama. Boleh dalam keadaan begitu? Boleh. Dari sudut itu sebenarnya saya kadang-kadang melihat kepada akhbar mengatakan kerajaan pembangkang Selangor umpamanya, kerajaan pembangkang Kedah umpamanya. Perkataan pembangkang itu sebenarnya satu lambang, ialah mana ada dalam dunia ini pembangkang menjadi kerajaan. Jadi kita dalam itu, saya katakan, dalam kita tidak bersifat partisan ini, kita meraihkan demokrasi, kita perlu mengiktiraf kerajaan pusat sebagai kerajaan Barisan Nasional yang dipilih, tapi dalam masa yang sama kita perlu menghormati kerajaan negeri. Kerajaan negeri Selangor itu dipilih rakyat. Jadi istilah terma kerajaan pembangkang Kelantan umpamanya, Kedah, Pulau Pinang dan sebagainya, bila disebut dimasukkan elemen pembangkang, istilah itu adalah sangat tidak melambangkan politik baru, sangat mundur bagi saya, kerana kerajaan ini ada kerajaan pemerintah tinggi. Sebab kita mengamalkan sistem federal umpamanya. Kerajaan yang diiktiraf di peringkat pusat dan kerajaan yang dipilih juga dan diiktiraf di peringkat negeri. Berbeza. Malah kalau mengikut pembubaran DUN dan parlimen pun berbeza kuasanya. Kita terlampau banyak dalam sudut adat dalam berpolitik, bahawa jika parlimen dibubar, negeri pun automatik. Padahal kuasa berbeza. Di parlimen agung yang di Pertuan Agong umpamanya, di Selangor umpamanya, yang dulu yang Mahmud Sultan Selangor umpamanya punya kuasa. Jadi berbeza. Jadi bila sebut oposisi, sekali lagi kita melihat oposisi mesti berperanan mengimbang, membuat check and balance umpamanya, dan memberi solution atau solusi kepada yang memerintah. Kerjasama inilah perlu yang diadakan antara umpamanya kerajaan negeri Selangor dan kerajaan dengan ataupun oposisi di Selangor. Jika oposisi Selangor hanya menghantam umpamanya, jadi apa peranan di situ? Perlu mencari option. Dia cuma membangkang dan membenarkan istilah membangkang itu. Jadi bila sebut oposisi,
mungkin dia ada barisan exco-nya sendiri, mungkin dia ada check and balance yang sendiri umpamanya. Saya ambil contoh isu-isu yang mungkin dipandang kecil dalam sudut ini politik, OKU umpamanya. Dua-dua mesti berperanan, tidak sekadar retorik dan sebagainya. Kalau kita tengok lebih kepada politik, bila peranan OKU, bila melihat bagaimana untuk mengimarahkan, memperkasa disability OKU sebagainya, kedua-dua ni seolah-olah macam keliru. Macam mana nak buat? OKU bukan sekadar allowance. Okey, kata saya ambil contoh, kerajaan mencadangkan allowance 500, okey, oposisi mencadangkan 700. Bukan sekadar itu. Parti politik mesti lebih berkembang, lebih besar begitu. Bagaimana untuk lifelong learning umpamanya dengan izin, bagaimana untuk membantu golongan-golongan orang kelainan upaya begini. So dasar-dasar itu perlu dilihat, dan dia akan jadi kuat sekira dasar itu akan jadi mantap untuk rakyat jika ada kerjasama antara oposisi dan juga kerajaan yang merintah. Sekarang ni berlumba-lumba, ini 500, ini 700, ini tidak memang perlu allowance tu, tapi sebenarnya tidak cukup dalam kita melihat konsep asas bahawa oposisi perlu mencari solusi. Kerajaan perlu juga melihat apa yang ditawarkan oleh oposisi itu, parti bersifat oposisi di Dewan Negeri umpamanya, di Parlimen umpamanya. Dan ini tidak berlaku jika takrifan pembangkang itu dipersepsikan, pembangkang kerja dia nak membangkang. Ini yang kita perlu melihat dalam elemen politik baru, bahawa kedua-duanya mesti membawa apa yang rakyat inginkan, dan tak kala itu mesti perlu berfikir kerana melangkaui partizan umpamanya. Baiklah, saya berterima kasih kepada Hamdan kerana mendedahkan ini. Mari kita lihat sebentar di sidang Dewan Negeri Selangor. Kita melihat sekarang ni para pemimpin daripada Pakatan Rakyat sedang menunjukkan apa yang Hamdan sebut tadi sebagai oposisi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks oposisi dan pembangkang tu, dua istilah kita melihat dalam sidang Dewan Negeri Selangor, yang pertama wujud pembangkang daripada kalangan Barisan Nasional, dan wujud juga oposisi di kalangan pemimpin Pakatan Rakyat, mana yang melakukan check and balance dengan soalan-soalan yang boleh dikatakan menyengat juga, berpeluh juga exco dengan kerajaan untuk menjawabnya dalam konteks yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim memang mengalu-alukan pemimpin daripada Pakatan Rakyat sendiri untuk menyoal apa yang berlangsung dalam Kerajaan Negeri Selangor. Boleh begitu? Saya dalam konsep itu sebenarnya saya memati sejak 4 tahun umpamanya di Dewan Negeri. Alhamdulillah nampak satu pendekatan baru di mana backbenchers, yang mana penyokong-penyokong yang kerajaan di DUN umpamanya tidaklah sekadar yes man umpamanya. Isu-isu pendidikan kerap kali ditanya soalan yang mencabar minda, yang Tuan Haji katakan umpama isu-isu pendidikan tinggi umpamanya. Ini sebenarnya yang sepatutnya berlaku, bahawa backbenchers tidak semestinya yes man ataupun tukang angguk kepada pemerintah, kepada Menteri Besar atau Barisan Exco. Dan juga pembangkang umpama ataupun oposisi yang kita sebut tu, pembangkang itu juga bukan sekadar menghentam atau memberi satu bangkangan semata-mata. Pergerakan ini sebenarnya perlu ada 3, maknanya kerajaan dan sebenarnya kemudian backbenchers memberi option, solution dan sebagainya, dan sebenarnya telah berlaku pun di Selangor Dewan Negeri, dan juga di peringkat oposisi ataupun parti yang tidak mentah kalau di Selangor Barisan Nasional, bukan saja memberi kritikan, bukan saja memberi bangkangan, yang paling penting adalah memberi solusi bagaimana kerajaan umpamanya boleh menyelesaikan masalah ini, bukan sekadar menghentam umpamanya. Ini yang perlu berlaku, dan ini perlu diterjemahkan juga, dibawa ke Dewan Parlimen umpamanya, di mana backbenchers pernah berlaku. Sekarang kita nampak pasca tsunami ni, pasca 2008, backbenchers Barisan Nasional di peringkat federal, di peringkat Parlimen juga, terutama di Sabah dan Sarawak juga semakin vokal. Mungkin mereka melihat apa yang berlaku di Dewan Negeri Selangor umpamanya, di Kelantan juga begitu, malah di Pulau Pinang dan Kedah. Inilah kita namakan raikan demokrasi. Kita bersetuju untuk bersetuju dalam perkara yang kita bersetuju, dan kita tak bersetuju dalam perkara yang kita tak persetujui sahaja. Bukan semata-mata kita tukang angguk. Dan di Selangor nampak perubahan tersebut, dan perlu lebih baik lagi sebenarnya. Menarik kita melihat sedikit apa yang Hamdan sebut tu dalam konteks sedikit sejarahnya. Kalau kita lihat dulu, kalau wartawan bertanya ketika mana Tun Mahathir adalah Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir umpamanya dia akan menjawab
Inilah Lim Kee Siang, dia kerja dia bangkang saja kan. Daripada konteks itu, suasana telah berubah di mana di Parlimen apabila Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohammad Najib Abdul Razak dia membentangkan bajet. Ketika itu jugalah Pakatan Rakyat, khususnya Parti Keadilan Rakyat, terlibat di dalam pembentukan bajet alternatif. Maknanya dia bukan saja kerja membangkang, mana ada wujud unsur-unsur oposisi yang anda sebut tu. Boleh kupas sikit? Itu saya maksudkan bahawa oposisi mesti sentiasa bersedia. Dalam satu teori yang lebih mudah, jika A kerajaan dan B bukan kerajaan, B sentiasa bersedia untuk mengambil alih A dalam mengikut lunas-lunas demokrasi. Jadi dengan keadaan itulah di mana peranan oposisi politik dan juga oposisi politik kepartian, sebab oposisi ni mungkin banyak, mungkin oposisi dalam bentuk gerakan sosial sebagainya, tapi bila oposisi politik kepartian ini, persediaan itu perlu ada. Sebab tu di dalam istilah celah barat kita panggil government in waiting, prime minister in waiting umpamanya. Itu istilah di barat melambangkan kesediaan. Kalau di Malaysia bila sebut prime minister in waiting dipersepsikan sebagai gila kuasa. Walhal dalam satu konsep asas oposisi itu, orang yang nak bersedia itu perlu, mindanya perlu bersedia untuk menjadi seorang Perdana Menteri umpamanya. Bukan, tidak timbul masalah gila kuasa, tamak kuasa dan persediaan. Itu adalah satu lambang oposisi dalam politik baru, dalam meraihkan demokrasi yang benar-benar mengikut apa yang dalam sistem kita, kehendak-kehendak perlembagaan umpamanya, bahawa kita perlu bersedia. Dan belanjawan alternatif ataupun belanjawan rakyat, Pakatan Rakyat umpamanya, itu satu contoh bahawa mereka memberi option dan memberi solution. Dan sedar atau tidak, sejak 2-3 tahun ni ada saranan Pakatan Rakyat dalam belanjawan itu telah diambil oleh kerajaan federal. Ini satu contoh yang baik, namun perlu diberitahu. Contohnya banyak, perlu dia ini daripada itu baru meraihkan demokrasi yang sebenar. Begitu juga jika ada dasar-dasar kerajaan persekutuan yang baik, kita perlu raihkan, kita perlu acknowledge umpamanya. Bukan in toto lah. Bukan itu. Itu saya maksud. Satu belanjawan itu satu perbandingan dan juga nampak satu kesediaan, sebab detailnya, ketelitiannya melambangkan kerajaan pakatan itu nampak ada isunya, ada persediaannya. Dan itulah kalau kita selidik balik, ada dasar-dasar telah diambil. Banyak isu-isu keluarga dan sebagainya, pendidikan juga telah diambil. Okey, kita kembali kepada Parti Keadilan Rakyat ya. Pada asalnya konsep pakatan itu adalah satu pakatan untuk memenangi pilihan raya umum kerana musuh politik yang sama. Jadi kesepakatan itu adalah ingin menumbangkan Barisan Nasional. Namun sebagaimana yang disebut tadi, ialah tsunami politik berlaku di mana Parti Keadilan Rakyat terbawa dalam membentuk satu gagasan bahawa mereka bukan lagi satu pakatan untuk menumbangkan kerajaan sediada, tapi mestilah bersedia untuk menjadi kerajaan di peringkat pentadbiran Putrajaya. Ya. Kalau dilihat begitu daripada awal ni, kalau kita lihat daripada awal kelahirannya itu sendiri adalah satu usaha, bukan semata-mata untuk, contohnya ideanya ada golongan di dalam keadilan itu usaha untuk membebaskan Anwar umpamanya sebagai contoh. Namun kalau kita lihat tidak waktu itu waktu 98, 2000 hingga 2001 hingga pembebasan Datuk Seri Anwar 2004, tidak mungkin berlaku pembebasan sebelum masa mungkin era Tun Dr. Mahathir umpamanya, tidak mungkin berlaku pembebasan sekiranya kerajaan tidak diambil alih menerusi pilihan raya umpamanya. Hampir mustahil bagi saya. Jadi itu satu niat untuk menjadi kerajaan. Dasar-dasar yang dibentuk umpamanya bila manifesto keadilan untuk semua yang dibentuk oleh Barisan Alternatif yang dianggotai oleh Keadilan, PRM, PAS dan DAP umpamanya, satu manifestasi bahawa oposisi ini dibentuk melangkau kepartian dan melangkau geografi. Kalau kita lihat elemen kajian saya lah, melihat parti politik di Malaysia umpamanya, Keadilan adalah satu-satunya parti politik yang melangkau multi etnik di Sabah dan Sarawak. Mana ada parti di Malaysia ini yang punya cabang bahagian di seluruh negara
termasuk Sabah di Sarawak dan sebagainya. Itu satu contoh usaha parti tersebut untuk menjadi sebuah kerajaan. Tak mungkin sebagai parti kecil umpamanya boleh menjadi oposisi yang kuat jika tidak ada cabang-cabangannya, sokongannya seluruh negara umpamanya. Jadi satu manifestasi bahawa politik baru yang tadi melangkau ke etnik dan melangkau geografi. Sebab tu dalam terma keadilan itu sesuai. Cuma dalam oposisi kita perlu melihat parti itu, bukan kepimpinannya. Oposisi itu maknanya oposisi sebuah parti yang stance-nya bagaimana pandangannya terhadap kerajaan pemerintah. Bukan kita nak melihat pandangan setiap pemimpinnya. Jadi kita kena ke arah itu sekarang ni. Dalam dasar kita melihat lepas tsunami, kita perlu melihat pandangan parti politik. Pandangannya, bukan pemimpinnya. Sebab pandangan pemimpin mungkin berubah. Stand parti politik itu selalunya kekal. Jadi bagaimana pandangan keadilan terhadap parti itu, parti pemerintah, dan pandangan sekarang adalah parti keadilan ini ingin menjadi kerajaan. So saya nampak itu satu faktor penyatu. Mula mungkin dengan Pakatan. Sebab tu kita nampak dari 10 tahun ni ada 3 era yang berbeza dalam keadilan. Pertama, zaman informasi. Hingga 2001 bila DAP keluar umpamanya, BA tinggal 3 parti, kemudian berlaku penggabungan. Kemudian berlaku era Pak Lah umpamanya, di mana masa PRU 2004 keadilan tewas teruk umpamanya. Kemudian pada 2004 juga berlaku pembebasan Datuk Seri Anwar, mula muncul politik baru yang lebih kukuh bila keadilan ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar umpamanya. Jadi itu satu manifestasi bahawa parti ini sedang bersedia menuju, memang kena begitu. Parti politik mesti bercita-cita tinggi. Tak mungkin dia akan jadi kerajaan. Kalau dia nak bentuk kerajaan itu matlamat. Itu matlamat sebab parti politik. Sebab politik itu kuasa. Untuk apa dia jadi parti politik jika tidak ada niat? Tidak ada kuasa, hanya nak jadi pembangkang memang tidak sesuai. Itu sekarang kan. Tapi mesti melalui saluran yang benar. Salam Selangor segmen pemimpin bersama tetamu istimewa kita Hamdan Datuk Muhammad Saleh berakhir di sini.